Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini setelah cuti yang panjang, lebih ada cuti semester dah ni, setengah tahun dah cuti ni. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan atau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dalam siri kuliah kita. Dan oleh kerana lamanya cuti, Ustaz pun tak ingat berhenti mana hari itu. Mana dah kita berhenti dulu? Ada yang salin? Catatan pun tak tahu duduk mana dah kita. Keimanan. Cerita bab menjaga lisan dah jaga dah. Tulis dah. Hari tu rasa sebut dah warak dan warak. Sifat warak ada dah. Kita ambil jaga lisan lah. Pasal soal qiyam kita dah baca dah, memang qiyam dah lepas dah. Qiyam dah lepas. Menyebarkan ilmu ataupun dakwah dah. Dakwah dah kan. Dakwah pun dah. Cerita pasal taat dan ibadat kan. Cerita pasal Hafsah yang qiyamul lail kuat hebat dah. Betul lah. So cerita kita pada hari ni tentang zikir lah, kalau macam tu zikir, zikrullah. Baik, kita undur satu topik hifzul lisan tu nanti kemudian. Cerita tentang az-zakirat, sibuk dengan zikir. Hari ni cerita tentang para sahabiyat atau para wanita-wanita silam yang sibuk dengan zikir. Baik, persoalan zikir dalam kitab dan juga sunnah, dan ini ma'ruf dan juga masyhur. Tentang zikrullah ni ialah mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari peringkat yang tertinggi dalam agama. Peringkat yang tertinggi dalam agama. Dan kelebihannya ada banyak. Kelebihannya ada banyak. Antara kelebihannya, pertama, dia memberikan ketenangan di dalam hati. Sebagaimana surah Ar-Ra'du ayat 28. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Surah yang ke-13 ayat 28. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Jadi ubat hati adalah zikir. Ubat hati adalah
zikir. Itu kelebihan yang pertama. Hati ni atau zikir menenangkan hati. Kalau kita ada rasa gundah gulana, rasa gelisah, rasa tak tenang, rasa stres, maka jawapan dia apa dia? Sibukkan diri dengan berzikir. Majlis ilmu macam ni termasuk zikir ya? Naam, termasuk zikir adalah majlis ilmu. Malah dia antara zikir yang terbaik. Kalau orang duk zikir seorang-seorang, duk zikir dengan kalimah Allah sebagai contoh, duk Allah, 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 dia tidak menambahkan keimanan sebagaimana menambahnya iman dalam saat dalam majlis ilmu. Kita faham tentang tauhid, kita faham tentang malaikat, kita faham tentang rasul, kita faham bahasa ataupun makna Al-Quran, kita tahu perintah yang wajib, kita tahu larangan yang haram, kita tahu galakkan sunnahnya, kita tahu perkara makruh. Maka majlis ilmu adalah antara majlis zikir yang terbaik. Okay? Dia termasuk majlis zikir dan terbaik. Sebab tu siapa-siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia dapat tak kelebihan hati yang tenang tadi? InsyaAllah dia dah dapat. Jadi kalau tengah serabut kepala, mari duduk dalam majlis ilmu. Tak faham pun tak apa, angguk-angguk. Tidur tak apa, Ustaz? Tidur pun tak apa. Tapi hari ni jangan tidur lah, pasal pagi lagi. Kan? Baik, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, Allah ingat akan dia. Dia ingat kepada Allah, Allah ingat kepadanya. Allah ingat kepadanya. Mana dalil? Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 152. Apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, itu biasa. Tak menambah kekayaan bagi Allah. Tapi bila Allah ingat kepada kita, apa yang berlaku? Bila Allah sayang kepada kita, apa yang berlaku? Rahmat Allah melimpah ke atas kita. Allah jaga kita. Allah jaga harta benda kita. Allah jaga kaum keluarga kita. Allah jaga diri kita sendiri bila Allah ingat kepada kita. Malah Allah sebut kepada para malaikat yang mulia di sisi Allah. Kita ingat kepada Allah di sisi makhluknya, tetapi Allah ingat kepada kita, Allah sebut kepada para malaikat yang ada di sisi Allah. Dan itu juga termasuk dalam hadis majlis zikir, majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam kelebihan majlis ilmu secara khusus ada 4 kelebihan yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW sebut. Pertama, malaikat turun memayungi mereka. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, Allah turunkan ketenangan. Dan yang keempat, Allah sebut nama mereka di kalangan para malaikat yang mulia. Jadi majlis ilmu termasuk zikir yang utama. Pasal apa? Pasal Allah akan sebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah. Jadi seakan-akan bertindih kelebihan majlis ilmu dengan kelebihan zikir. Dia tidak bertindih sebab majlis ilmu tu sebahagian dari zikir. Okey? Jadi orang ingat majlis zikir ni duduk selawat, duduk nasyid, pukul gendang, tunggang balik, bangun duduk. Orang ingat majlis zikir tu begitu. Tak. Majlis ilmu ni adalah majlis zikir.
Lepas tu para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada duduk majlis zikir, oh jom kita pakat zikir sama-sama duduk begini, hak ni 1000 kali, hak ni 1000, tak ada. Majlis mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majlis ilmu. Nabi baca hadis, Nabi bagi tahu kepada mereka halal dan haram, perintah agama Allah tu perintahkan macam mana. Itulah zikir mereka. Bila mereka berselawat kepada Nabi, bila mereka beristighfar, bila mereka bertasbih, tak ada pernah Nabi kata jom kita pakat-pakat duduk ramai-ramai kita selawat 1000 kali, jom kita pakat duduk ramai-ramai kita pakat, tak ada. Tapi bila mereka datang dengan Nabi, majlis zikir mereka adalah majlis ilmu. Sehingga mereka berlumba-lumba. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila tak boleh datang majlis ilmu, dia akan bergilir dengan jiran dia. Sehari dia pergi, sehari jiran dia pergi. Bila sampai kat rumah, dia saling tukar-tukar maklumat. Pasal apa? Sebab majlis ilmu adalah majlis zikir. Kita nak suruh faham yang tu. Aneh orang kita ni bila sebut majlis majlis Maulidur Rasul, majlis selawat, majlis tu ramai sungguh. Majlis ilmu tak nak. Pasal apa? Sebab majlis ilmu ni beban dia berat. Beban dia berat apa? Bila tahu nak kena amal. Bila tahu yang haram kena tinggal. Bila tahu yang wajib kena buat. Bila tahu yang sunat nak kena galakkan diri. Jadi majlis ilmu ni nak kena faham, nak kena amal, yang tu yang rasa berat. Tapi kalau duduk bawah ramai-ramai, pakat goyang kat badan, kiri kanan, lepas tu dinamakan sebagai majlis zikir, ramailah orang nak. Tapi dia tidak menambahkan keimanan sebagaimana majlis ilmu menambahkan keimanan. Jadi kelebihan zikir yang kedua ialah apa dia? Allah sebut mereka di sisi para malaikat. Kelebihan zikir yang ketiga. Yang ketiga, sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Apa firman Allah? Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Surah 62 ayat yang ke-10 ujung. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ, dan berzikirlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar atau mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi kelebihan yang ketiga apa dia? Zikir adalah sumber kejayaan. Sumber kejayaan. Kata Syekh Uthman Khamis, kata silap saya baru ni, saya dengar kuliah dia, ataupun Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Sulaiman Syekh Ar-Ruhaili, dia kata apa? Kita ni kalau kita nak berjaya banyak dalam hidup, kita perhatikan berapa banyak bacaan Al-Quran dalam seharian kita. Sebab dia kata kalau kita banyak zikir, banyak baca Quran, insya-Allah produktiviti dalam hidup akan jadi banyak. Yakinlah. Akan banyak produktiviti kita. Kalau kita mulakan hari dengan baca Quran sampai ke petang, insya-Allah baik je. Sampai ke malam, kemudian bangkit pagi tu bagus je. Tapi bila kita kosong daripada zikir, tubuh akan jadi lemah. Produktiviti tak banyak. Sebab apa? Sebab kita tak mencari sumber kejayaan yang sebenar.
sumber kejayaan, dan kejayaan yang kita maksudkan adalah kejayaan akhirat. Sembahyang sunat akan jadi okey, sedekah jadi okey, apa semua. Pasal apa? Sebab setiap hari kita duk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kosong daripada zikir, mungkin kejayaan kerjaya tu okey, tapi kejayaan akhirat tu tak ada. Dan yakinlah kejayaan dunia juga akan berkait dengan kejayaan akhirat. Kita akan banyak productivity bila kita banyak berzikir. Sebab itu adalah sumber kejayaan, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Yang keempat, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang yang berzikir, lelaki dan perempuan, zikir yang banyak. Sebelumnya Allah dah sebut berapa bersifat, tapi Allah Ta'ala kata di hujung itu, a'addallahu lahum maghfirah, Allah sediakan bagi mereka keampunan dan juga pahala yang besar. Jadi kelebihan yang keempat dan kelima, mendapatkan keampunan Allah. Yang kelima, mendapat pahala yang besar. Mendapat pahala yang besar. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kelebihan lagi, banyak kelebihan zikir ni. Kalau bincang bab kelebihan zikir ni memang tak habis. Tapi kita ambil ni sebahagian saja. Sebahagian pun banyak dah, nak banding semuanya. Baik, dalam hadis pula, kelebihan zikir dalam hadis, yang tu tadi dalam Al-Quran. Kelebihan zikir dalam hadis apa dia? Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang berzikir kepada Tuhannya berbanding orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya berbanding orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup berbanding mati. Faham tak tu? Orang yang zikir banding orang tak zikir sama seperti orang hidup banding orang mati. Begitu juga riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim kata, perumpamaan rumah yang berzikir dengan rumah yang tidak berzikir seperti hidup dan mati. Hidup dan mati, kalau rumah orang mati kubur kan. Rumah yang tidak diisi zikir sama seperti kuburan. Rumah yang berzikir sama seperti orang hidup. Orang yang berzikir tu hidup, orang yang tidak berzikir tu seperti orang mati. Allahu Akbar. Orang mati ni ada nikmat dak hidup dia, tak berasa. Orang mati tak boleh menikmati kehidupan. Orang berzikir nikmat hidup dia. Kita tengok tu rasa dia tahu. Padahal kehidupan dia penuh dengan nikmat. Hari ni saya baca pagi tadi dalam tafsir kisah seorang sahabat nama dia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kita pernah cerita dah, cuma saya ulang balik cerita dia sebab saya pun lupa.
kita ulang balik supaya ingatan kita tu kembali. Nama sahabat ni nama dia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dalam perang dengan Rom zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Hudzafah kena tangkap dengan tentera Rom. Dan dia sahabat. Jadi bila tentera Rom tahu ni sahabat Nabi, mereka pun bawa depan raja. Bawa depan raja, raja katakan dia masuk Kristian. Raja suruh masuk Kristian. Kalau kamu masuk Kristian, aku bagi kepada kamu separuh daripada kekuasaanku, dan aku bagi kamu kahwin dengan anak aku. Kau main-main ni. Raja bagi offer separuh kekuasaan. Bukan setakat tu, raja kahwinkan dengan anak dia dengan syarat kamu masuk Kristian. Duduk zaman kita kelabu mata juga. Boleh harta lagi, dapat jadi menantu raja. Raja pula bukan raja kampung-kampung ni, raja Rom. Raja Rom ni Itali lah. Orang Itali ni comel ke tak comel? Comel lah. Tidak wajah seperti kita. Ni comel. Tapi Abdullah bin Hudzafah kata apa? Tak nak. Dia tak nak. Bila dia tak nak, dia kata apa? Kalau kamu bagi seluruh kekayaanmu dan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh orang Arab, dan kamu minta aku keluar daripada agama Nabi Muhammad walau sekelip mata, sekejap je, nescaya aku tak akan lakukan. Kemudian dia disalib, diikat, diperintahkan pasukan pemanah panah dia. Mereka panah sipi-sipi, kena dekat tangan, kena dekat kaki, tak kena lah, sipi-sipi dekat kena. Nak suruh dia takut. Lalu mereka tanya, Allah nak masuk Kristian? Dia tak nak. Tak puas hati lagi, mereka bawa kuali besar, periuk besar, letakkan minyak panas. Ada yang kata bakar tembaga. Dalam tu menggelegak mendidih. Abdullah bin Hudzafah memandang kepada tu, lalu dibawa seorang tawanan perang Islam, dicampak dalam periuk tu, menggelegak sehingga yang tinggal tulang isi habis. Suruh Abdullah masuk Kristian, dia tak nak. Kemudian dia pula diikat, diletak tepat nak campak dalam periuk tu. Waktu diikat dia menangis. Orang kata dia dah kendur hati dah menangis, takut dah tu. Bawa pergi jumpa raja. Raja kata, macam mana? Dah nak masuk Kristian dah? Dia kata tak nak. Habis tadi menangis. Dia kata, aku ingat bahawa aku hanya ada satu nyawa, dan kalau aku mati, habislah nyawa aku. Aku bercita-cita kalau aku ada banyak nyawa, sehingga nyawa tu tercabut satu demi satu sebagai syahid di jalan Allah. Nikmat orang yang menikmati kehidupan dia. Kerana apa? Dia hidup dalam nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nak bagi harta tak layan, nak bagi isteri cantik tak layan, nak bagi semua tak layan. Pasal apa? Dalam hati dia adanya kenikmatan. Dia hidup sebagaimana orang yang hidup sebenar-benarnya. Orang yang hatinya mati, walaupun dia hidup, tapi sebenarnya kehidupan dia seperti kehidupan orang mati. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bagi tahu gitu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Riwayat Bukhari sebut orang zikir dengan orang tak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Riwayat Muslim kata rumah yang berzikir dengan rumah yang tak berzikir seperti hidup dan juga mati. Maknanya rumah yang tak berzikir sama seperti kuburan. Batu Nabi SAW kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur.
Rumah seperti kubur ni apa? Rumah yang tidak ada zikir padanya, tidak dibacakan padanya Al-Quran. Okey? Baik. Kelebihan yang seterusnya. Kelebihan yang seterusnya. Dari Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah." Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sangat kepadaku. Syariat Islam ni banyak sangat ke atasku. Maka khabarkan kepadaku dengan sesuatu yang aku berpegang dengannya." Jadi dalam banyak-banyak syariat ni, Islam ni banyak syariat, dia kata berberat, banyak. Mayang lagi, puasa, gini-gini. Boleh tak Rasulullah bagi tahu kepada aku satu amalan yang mana aku pegang kuat-kuat? 3, agama aku tak rasa beban. Nak sedekah, nak bayar zakat, nak buat haji, nak banyak kan? Jadi dia kata, aku nak buat apa? Pesan kepadaku sesuatu yang aku berpegang dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasakan lidahmu basah dengan zikrullah. Senantiasakan lidahmu basah dengan zikrullah. Baik. Yang tu secara umum lah. Banyaklah secara khusus. Zikir ni adalah tanaman syurga. Zikir adalah tanaman syurga. Makin banyak kita zikir, makin indah syurga kita. Makin banyak kita zikir, makin indah syurga kita. Ini sebagaimana hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Pesanan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kita waktu Nabi naik Isra wal Mi'raj. Kalau ada orang pesan kat kita, kita nak terima tak pesanan dia? Kalau orang kirim salam kat kita, ada orang kirim salam kat awak, dia pesan macam ni, macam ni, macam ni. Nak terima tak pesanan tu? Nak kan? Orang bagi tahu kat kita, Haji Basri, ada orang pesan, dia kisah salam banyak kat awak. Dia kata minggu depan dia nak ajak pergi kenduri. Pergi ke tak pergi? Pergi. Syahir, ada orang kisah salam kat awak. Dia pesan minggu depan minggu depan kahwin. Minggu depan kahwin, dia kata. Saya senyum. Dia kata, apa tu, Haji Luqman ada lagi salam. Minggu depan apa dia pula? Makan durian. Ada kebun, nak pergi kebun tu. Alah, awak baca ni, satu hari dapat satu pokok durian musangking. Tak payah buka tanah haram dekat dengan bau. Tak payah buka. Awak baca zikir, satu kali baca dapat satu pokok musangking. Agak-agak nak baca ke tak baca? Oh, baca. Tak usah kata satu pokok, kalau satu biji pun kita baca. Awak baca satu biji musangking kat rumah. Baca apa? Baca subhanallah, subhanallah. Ada satu biji pokok durian musangking kat rumah. Abang Luqman nak baca banyak mana? Habis boleh jual durian lepas tu. Bukan setakat nak makan, boleh jual durian musangking pula. Kali sebut subhanallah dapat sebiji musangking. Ni kalau dapat pokok lagi ya. Tapi yang pesan tu dia kisah salam. Agak-agak nak buat ke tak buat? Wah. Ni ada yang kirim salam kat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, darjah hadisnya hasan. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masa tu duduk mana? Langit yang ketujuh. Jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia, wahai Muhammad, sampaikan salamku buat umatmu. Nabi Ibrahim ke salam kat kita. Jawab dah ke salam Nabi Ibrahim? Jawab dah. Bila jawab? Semayang kan kita jawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kita senantiasa selawat dan salam ke atas dia. Dia bagi salam kat kita. Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampaikan salam kepada umatmu dariku wahai Muhammad, dan khabarkan kepada mereka bahawa syurga itu tanah subur, airnya sedap, dan dia itu rata, qiya'an, tanah lapang. Tanam-tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, darjatnya sahih, siapa yang kata subhanallahil azimi wa bihamdih, maka ditanam baginya satu pohon dalam syurga. Kita ni sebab tak nampak je, bila tak nampak jadi tak sungguh mana. Cari tu kat rezeki sampai tinggal zikir. Gi kejar pancekat sampai lupa zikir. Padahal yang kita kejar tu tidaklah lebih baik daripada yang kita tinggal. Kalaulah kita sedar, nescaya kita tak tinggal. Kadang-kadang kita gitulah, lupa, alpa, lalai, tinggal. Patutnya kalau kita ada harta yang besar, orang offer harta kecil, kita tinggal ada yang besar lagi kepada yang kecil? Tak tinggal. Kalau ambil contoh durian lah. Durian lagi, musim durian lah. Tengah makan durian musangking, orang ajak makan durian hak RM5 selonggok. Tinggal ada musangking pergi makan yang tu? Tak, nak makan hak ni lagi, hak ni sedap ni. Ayat ada, teka ada. Hak tu durian kampung. Durian kampung kalau sedap tak apa, hak RM5 selonggok. Hak reject lah. Nak tinggal tak? Tak tinggal. Pasal apa? Kita tak tinggal sesuatu yang baik, pergi kepada yang kurang baik. Ni zikir, ibadah, syurga. Kalau kita sedar, kita tak tinggal dia untuk pergi cari harta dan habuan dunia. Tapi gitulah sifat manusia, lalai dan juga lupa. Okay, fadilat dia zikir yang seterusnya, setelah dia ni tanaman syurga, fadilat zikir yang seterusnya, dia mengalahkan pahala jihad, pahala jihad dan pahala sedekah. Dia mengalahkan pahala jihad dan dia mengalahkan pahala sedekah. Atau lebih baik dari jihad, lebih baik dari sedekah. Yang mana hadis yang tunjuk lebih baik daripada jihad? Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Hendakkah aku khabarkan kepada kamu sebaik-baik amalan yang paling suci di sisi Tuhan, yang paling tinggi darjatnya,
yang lebih baik dari infak emas dan perak. Pernah dengar hadis ni? Pernah kan? Nabi SAW kata, aku nak bagi tahu kepada kamu sebaik-baik amalan yang paling suci di sisi Tuhan, yang paling disukai Tuhan lah, yang paling tinggi pada darjatnya, lebih baik dari infak emas dan perak, dan lebih baik dari kamu bertemu musuh, kamu bunuh mereka dan mereka bunuh kamu. Lebih baik dari bertemu musuh lalu kamu bunuh mereka dan mereka membunuh kamu, mati. Qalu bala, mereka pun jawab. Sahabat kata, nak ya Rasulullah, nak. Rasulullah kata apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Mana zikir kepada Allah lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada jihad. Duduk rumah je lebih baik daripada zikrul, lebih baik daripada jihad. Okay? Sebab tu bila para sahabat ni dia berdeki, dia apa? Cemburu dengan pahala sedekah sahabat yang lain. Bila tanya Nabi SAW, Nabi kata kepada dia, aku nak ajar kepada kamu satu amalan yang kamu boleh kalahkan pahala sedekah mereka, dan mereka tidak boleh mengalahkan pahala kamu, sehinggalah mereka beramal sama seperti kamu beramal. Pernah dengar hadis tu? Apa dia amalannya? Apa dia amalannya? Hak Nabi kata kepada sahabat. Nabi ajar sahabat, sebut subhanallah 33 kali selepas salat, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Fadilat dia lebih baik daripada sedekah para sahabat. Sahabat yang miskin tu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya banyak pahala, kami tak ada pahala, kami tertinggal, mereka telah mendahului kami dengan pahala-pahala mereka. Nabi SAW jawab, hendakkah aku khabarkan kepada kamu amalan yang boleh mengalahkan pahala mereka, dan mereka tidak boleh mengalahkan pahala kamu, sehinggalah mereka beramal dengan apa yang kamu amal. Mereka buat apa yang kamu buat. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali setelah setiap kali salat fardu. Baca ke tak baca? Lupa. Padahal yang ni yang utama. Okey? Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah beberapa hadis yang ada menunjukkan tentang kelebihan berzikir. Tetapi kalau nak ditulis kelebihannya secara banyak, di sini penulis kita menyenaraikan 49 kelebihan zikir. Saya sebut tadi berapa? 6 ke 7? 6. Baru 6. Dia tulis 49. 49 ni banyak. Kelebihan memang banyak. Kalau kita nak buat aja tak sampai, tak sempat. Baik. Jadi saya sebut secara ringkas, saya baca supaya dengar, tak apa dah, tak ada nak tulis dah. Pertama, termasuk dah yang kita sebut tadi, Allah sebut. Yang kedua, bersama dengan Allah. Yang ketiga, dicintai Allah. Yang keempat, Allah bangga dengannya. Yang kelima, mendapat redha Allah. Yang keenam, Allah dan malaikat berselawat pula ke atas mereka. Yang ketujuh,
dapat kejayaan dunia akhirat. Kemudian dijaga dari syaitan, dilindungi dari syaitan, dibebaskan dari belenggu syaitan, dihilangkan kesedihan, dicampakkan ketenangan dalam hati, diberikan kehidupan pada hati dan badan, diampunkan dosa, dipayungi oleh malaikat, diturunkan ketenangan, mustajab doa, dibuka pintu langit, bertambahnya iman, diberikan kemenangan, diberikan kemudahan dalam hidup, dijaga dari kemaksiatan, ditolak bala, diberikan kekuatan, dimurahkan rezeki, okay? Diberikan teman yang baik, diberikan keamanan, diselamatkan dari kerasnya hati. Banyaklah, okay? Didoakan oleh para malaikat, diberikan zuriat, ditambahkan zuriat, dijaga anggota badan, dijaga makanan, berada di bawah arasy Allah dan diangkat darjat di hari akhirat. Saya sebut secara ringkas, terlalu banyak. Baik, sebab itu bila kita kembali kepada sirah dan sejarah orang-orang dulu, para salafus salih, mereka sangat banyak dengan zikir, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan zikir kepada Fatimah, yang mengadu kepada Nabi penatnya buat kerja rumah. Siapa di sini ada pembantu rumah? Ada? Ada kan? Ada belakang. Kalau tak ada pembantu rumah apa jadi? Apa jadi kalau tak ada pembantu rumah? Penatlah kita nak kena buat kerja. Cuba bayang tiba-tiba kalau kita ni, kita kata penat, padahal rumah kita tu ada microwave, ada oven, apa lagi? Kalau ada nokza, masak nasi 7 minit, uli tepung tekan butang, nak panas masuk microwave. Tak adalah nak kena tiup bara api macam orang zaman dulu tu, tiup tak ada, abu nak naik muka tak ada. Tu pun kita pakai pembantu. Cuba bayang tok nenek kita, mak ayah kita zaman dulu, di saat mereka tak ada pembantu, dapur mereka dapur arang, dapur kayu. Nak jerang air pun kena ambil air mungkin kat telaga, ambil air kat sungai, jerang air, berah lagi, cari ikan lagi. Penat nak kerja rumah mereka. Penat. Tak ada pembantu. Allahu Akbar. Pas kita jerang air okey, jerang berah okey, mudah je. Kalau orang nak makan roti, nak kena uli dulu. Balik uli. Lepas tu kena rest pun buat roti pula. Allahu Akbar, penat. Sebaik kita ni berah, kita tak kena uli. Ambil secupak, kemudian letak dalam puyuk, basuh, buang air, jerang. Habis mengelenggak, nak kering air, tutup, kecikkan api. Tu hak jenis dapur gas. Kalau jenis hak tekan, masuk tekan, tunggu 10 minit masuk. Ringkas ceritanya, kalaulah sebenar-benarnya kerja rumah ni penat ke tak penat? Penat. Dengar tu para suami, penat. Nak jaga, bagi hadiah lebih sikit. Bila penat, bukan kita je penat, orang dulu lagi penat. Termasuklah
anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah. Fatimah dalam satu hadis pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penatnya buat kerja rumah. Kemudian dia pernah minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapatkan pembantu. Ringkas cerita, dia dapatkan pembantu. Sehingga dia pernah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta pembantu, tapi sampai rumah tu Nabi tak ada ataupun dia malu nak sebut. Lalu dia balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mendatangi Fatimah di rumahnya dengan Ali radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, Nabi kata, hendakkah aku khabarkan kepada kamu berdua apa yang lebih baik daripada yang kamu minta? Mana lebih baik daripada pembantu rumah? Lebih baik daripada pembantu rumah. Kalau kita gapo pembantu rumah lebih baik? Dyson. Oh, Dyson. Apa? Vacuum. Wireless. Ada lagi robot sekarang ni. Letak robot vacuum. Dia seduk je. Tak payah ada pembantu ke apa. Nabi bagi tahu lebih baik daripada pembantu. Masa tu dia nak tidur, nak baring dua hari, Nabi kata, makan hukumah. Duduk, baring, tak ada masa. Jangan bangun. Aku nak bagi tahu pada kamu. Sebab apa Nabi suruh baring tu? Sebab Nabi nak ajar sesuatu waktu sedang baring tu. Nabi kata, aku nak khabarkan kepada kamu yang lebih baik daripada yang kamu minta. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tusabbihani fi duburi kulli salatin 10, tahmidani 10, takbirani 10. Lepas salat tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Maknanya kalau kita tak sempat 3 tu, kita juga boleh baca 10. Dan apabila kamu sudah berada di pembaringan kamu, duduk baring nak tidur, maka bertasbihlah kepada Allah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Itu lebih baik bagi kamu daripada mendapat seorang pembantu. Lebih baik lagu mana? Ni dahsyat ni. Okey. Lebih baik daripada pembantu. Mana Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban mereka. Allah memberikan ketenangan kepada mereka dan juga kekuatan. Akhirnya Fatimah pun ambillah ilmu tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tu kelebihan zikir. Maka Fatimah dia sibuk dengan zikir kepada Allah setelah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi, walaupun Nabi ajar kepada Fatimah, tapi ilmu tersebut boleh juga kita amalkanlah. Jadi nak tidur, pertama selepas solat, jangan 3. Kalau tak boleh 3, 10. Yang kedua, nak tidur jangan tinggal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Insya-Allah
Kalau tak leno lah. Masalahnya baru baca 3 kali leno. Tak baring tu, letak kepala je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tarik dia, panjang pula tarik dia. Tapi ikhtiar lah bila kita boleh amalkan. Ayat kursi pun tak ada habis baca. Ayat kursi lagi nak baca, amanah Rasul lagi nak baca, surah Al-Mulk lagi nak baca. Nak tidur subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33, 34. Tak habis dah tuan. Tapi gitulah. Sebenarnya dialah menambahkan kekuatan kita. Kalau kita rasa tubuh lemah, letih, lesu, hati tak tenang, inilah ubat dia. Kita makan B kompleks makan dah. Vitamin apa? Farmaton makan dah. Habis segala ton makan. Hak lupanya zikrullah. Letih juga. Baik, kisah yang seterusnya. Kisah seterusnya yang menunjukkan mereka sibuk dengan zikir ialah Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Juwairiyah. Juwairiyah ni terkenal dalam hadis orang yang banyak berzikir. Sibuk dia berzikir. Sehingga satu hari Nabi SAW balik rumah selepas salat subuh, tengok dia sedang berzikir. Nabi keluar rumah, buat urusan dia, sampai balik waktu duha, tengok masih lagi duduk berzikir. Sibuk zikir. Okey? Sehingga Nabi SAW bagi tahu kepada dia, sesungguhnya aku sebut 4 kalimah sebanyak 3 kali di timbangan Allah lebih baik daripada ayat apa yang kamu baca sejak tadi. Apa dia hadis tu? Zikir yang Nabi ajar kepada Juwairiyah apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca 3 kali di waktu pagi dan juga petang. Bacalah pagi kali tu, 3 kali tu, baca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati, sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian cerita sahabat yang lain. Seorang sahabiyah nama dia Ummu Hani. Ummu Hani. Kata Ummu Hani, dia pergi kata, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Darjatnya sahih dengan sanad yang sahih. Ummu Hani kata, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kuntu usalli salatan thaqiltu anha. Aku salat satu salat yang aku rasa berat. Aku rasa berat solat. Fadullani ala amalin a'maluhu ya'juruni Allahu alaihi wa ana qa'idah. Boleh tak ajar kepada aku satu amalan yang aku buat boleh pahala walaupun aku sedang duduk? Aku sedang duduk pun dapat pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kenapa dia tanya begitu? Sebab dia tak larat. Ummu Hani tanya ni dia tua. Dia tua, dia tak larat nak bangun duduk, nak bangun duduk. Dia tak larat nak solat banyak. Solat fardu tu solat lah. Cuma mereka ni memang ahli solat, rajin sungguh solat. Sampai waktu dia tua, dia kata dia tak mampu dah nak solat. Boleh dah ajar kepada aku amalan yang aku boleh pahala bila aku buat walaupun dalam keadaan duduk. Sama tak dengan kategori kita? Sama. Sama mana? Sama pada tak larat, tapi umur tak sama. Kita tak larat muda lagi.
Dia tak larat padan lah sebab dia tua. Ni orang muda tak larat dah ni. Jadi kalau tak larat orang muda tu bukan sebab sendi dia tu tak kuat lah. Tak larat orang muda ni sebab apa? Boleh jadi sebab banyak dosa yang menghalang kita dari ibadat. Kita kalau tak larat dari sudut ibadat ni sebenarnya bukan tak larat kekuatan. Tak larat pada sudut keimanan. Yang tu lagi bahaya. Bila dosa kita banyak, dosa ni menghalang kita dari buat ibadat. Yang tu yang bahaya. Kita bimbang dan kita kena minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Hani, wahai Ummu Hani, apabila kamu berpagi-pagi, bertasbihlah kepada Allah, bertahlillah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah. Tasbihlah 100 kali, tahlillah 100 kali, tahmidlah 100 kali, takbirlah 100 kali. Sambil duduk-duduk je ni. Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, La ilaha illallah 100 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna mi'ata tasbihatin ka mi'ati badanah. Sesungguhnya 100 kali tasbih sama seperti 100 ekor unta. 100 kali takbir seperti 100 ekor unta yang kamu hadiahkan. Dan 100 kali tahlil tidak meninggalkan dosa yang sebelum dan selepasnya. Jadi para sahabiat mereka sibuk dengan zikrullah. Bila kita nak buat macam ni? Bila-bila. Nak atas kereta boleh, sambil masak pun boleh, duduk baring tidur pun boleh, semua waktu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang yang senantiasa basah lidah dengan zikir. Senantiasa basah lidah dengan zikir. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita. Pertama, zikir apa yang kita nak baca? Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang tu dah ada susunan dia. Baca ayat kursi, baca 3 qul, kemudian asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Dalam tu ada sayyidul istighfar, dalam tu ada subhanallahi wa bihamdihi, dalam tu ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam tu ada subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Dah disusun elok dah, kita ni ambil baca. Dulu zikir pagi petang ni tuan-tuan, saya nak pesan, dia sebenarnya himpunan hadis-hadis. Orang nak mudah kat kita, dia susun supaya kita mudah. Padahal setiap satu tu boleh jadi ada sahabat ni buat, ada sahabat tu tak buat, ada sahabat ni tahu, ada sahabat ni tak tahu. Sebab dia zikir tu hadis yang berbagai-bagai. Macam subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zina. Tu hadis Ummul Mukminin Juwairiyah. Hadis Ummu Hani lain pula, hadis tu lain pula. Tapi ulama ni alhamdulillah, mereka kumpulkan hadis-hadis ni, dia susun buat satu buku ni senarai, pagi-pagi baca ni. Kalau kita amalkan tu, kita dapat kelebihan yang banyak, bukan satu hadis je, banyak hadis. Dan atas sebab tu jugalah saya nak kata, kita hafallah yang paling-paling utama ni.
Bererti kalau tak sempat kita baca semua, jangan tinggal semua. Kita baca je mana-mana yang kita ingat. Kalau kita tak sempat, tak ada buku, tak boleh nak baca, mana-mana yang kita ingat baca. Susunan dia terabur, tak apa susunan dia terabur. Baca yang ni dulu, baca yang tu kemudian, ni baca dah ke dah lagi, tak apa. Dia bukan seperti surah Al-Quran, kena baca macam ni sampai habis macam ni. Tak. Itu himpunan. Jadi kalau kita ingat hari tu ingat baca apa dia yang tengah tu, aku ingat subhanallah wa bihamdihi itu je. Baca. Tak ingatlah hal lain, baca ingat 3 kul pun baca. Jadi jangan sampai kita rasa aku tak sempat lah nak baca hari ni, pakai tak baca semua. Boleh faham? Jangan sampai tak baca semua. Kita tak sempat baca sikit. Pada kalau kita baca semua bukan lama pun, 40 minit hingga sejam habis lah. Kalau yang cepat tu setengah jam pun dah habis dah. Kalau baca pendek-pendek 15 minit dah habis dah. Hak lama tu sebab ada hak 100 kali. Nah, kena istighfar 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kalau tak boleh 10 kali. Kalau tak boleh ambil sekali, tak apa. Yang penting jangan tinggal walaupun sedikit. Jadi zikir pagi dan petang tu sudah disusun untuk kemudahan kita. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah dibukukan. Ada buku nota pula. Ada pula dalam Android, ada pula dalam Google Apps, ada dalam apa tu? iPhone dan apa dia panggil? App Store. Ada dalam App Store dia, boleh download. Sama ada bayar ke free ke, mudah sangat untuk kita zikir sekarang ni. Jadi pertama, zikir pagi dan petang jangan tinggal. Yang kedua, banyakkan baca Quran. Kalau orang tanya antara zikir pagi dan petang, Ustaz saya baca Quran, kau nak baca zikir pagi petang, mana lebih afdal? Mana lebih aula? Zikir pagi petang kau baca Quran? Sebaik-baik zikir baca Quran. Secara mutlak Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Tapi itu hadis umum. Bila ada waktu khusus untuk zikir khusus, maka didahulukan zikir itu daripada baca Quran. Seperti kalau kita kata selepas azan baca doa azan kan, kita kata aku tak naklah baca doa azan, nak baca Quran, boleh tak? Kita telah meninggalkan zikir yang khusus. Waktu pagi ni aja Nabi ajar zikir. Lepas tu baca Quran, tak ada masalah. Bacalah Quran. Kita bukan nak suruh pilih satu akan burn satu lagi, tak. Kalau boleh baca zikir pagi petang dulu, kemudian baca Quran. Pasal apa? Sebab itu zikir khusus. Zikir Quran umum. Dan hak ni 15 minit ambil, kemudian sambung baca Quran. Hizib kita yang mana kita nak baca, boleh baca. Jadi yang kedua, baca Al-Quran. Pertama, zikir pagi petang. Yang kedua, senantiasa baca Al-Quran. Lepas tu zikir mana lagi? Zikir selepas salat. Jangan tinggal juga. Zikir selepas salat. Ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali. Yang ni khusus. Zikir selepas salat. Kemudian kita ada zikir-zikir khusus yang lain sebelum zikir umum. Orang kata, oh, banyak. So, apa salahnya kita berzikir, nak zikir dia? Hasbi Rabbi. Oh, nak main Hasbi Rabbi lah pula. Hak tu main zikir tu, main macam-macam. Kita kata, buatlah zikir lain. Dia kata, oh, zikir pun salah. Bukan salah. Kita nak dahulukan yang sunnah. Nak dahulukan yang sunnah. Lepas daripada hak zikir kita sebut tadi, zikir mana pula? Zikir-zikir khusus
di waktu amalan-amalan tertentu. Nak masuk rumah ada zikir dia, ada. Naik kenderaan ada zikir dia, ada. Nak tidur ada zikir dia, ada. Sebab tu kalau kita faham tentang zikir ni, sibuk kita, sibuk. Nak masuk masjid ada zikir, ada. Keluar masjid ada zikir, ada. Sebelum makan ada zikir, ada. Lepas makan zikir, ada. Sebelum wuduk ada. Lepas wuduk ada. Lepas semayang tak kita sebut dah tadi lah. Sampai tersedar tengah malam pun ada zikir. Sedar tengah malam, sedar. Padahal nak tidur balik tu. Sebelum tidur balik tu baca zikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian doa. Lepas tu tidur balik. Pahala banyak. Zikir waktu hujan ada. Nak zikir mana? Waktu Allahu akbar. Tugas kita ialah buat homework, nak baca zikir-zikir ni. Selain zikir pagi petang, ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani, kita panggil apa? Hisnul Muslim, perisai bagi Muslim. Dalam tu dia himpunkan doa-doa ni. Jadi kalau kita boleh amalkan dia, sangat baik. Ada setengah ustaz dia buat pula, dia print stiker, dia tampal. Nak masuk tandas, ada stiker doa masuk tandas. Duduk dapur, ada stiker doa makan. Masuk rumah, tampal dekat pintu rumah, doa nak masuk rumah. Bila kita buat begitu, kita akan senantiasa sibuk dengan zikir. Ambil zikir ni, tampal dekat kereta kita. Banyak orang nak tampal stiker la ilaha illallah kerana cantik khat dia. Tapi kalau sebenar-benarnya, kalau tampal stiker tu untuk galak orang zikir, banyaklah pahala kita. Jangan kita leka dari berzikir mengingati Allah. Baik. Jadi boleh buat projek dalam depan ni. Stiker kereta tanpa untuk zikir. Jangan lupa untuk berzikir. Sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung nanti pada sifat menjaga lidah pada pertemuan kita yang akan datang. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.